Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Tak tahulah kenapa hari ni akak agak berdebar sikit untuk bercerita. Tapi akak akan terus bercerita juga. Akak akan share juga cerita pada hari ni. Sebelum tu, nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada korang semua sebab korang sudi dengar cerita-cerita daripada akak. Cerita-cerita yang akak sampaikan kebanyakannya dikongsikan oleh subscriber Cengkih Channel juga tau. Jadi akak nak ucapkan terima kasih juga kepada yang dah kongsi cerita dengan akak. Sebelum akak meneruskan lagi penceritaan akak pada kali ni, akak nak share satu perasaan yang akak simpan pada konten akak yang sebelum ni, yang terbaru, konten makhluk misteri di Highway Karak kan. Kalau korang perasan, kalau korang dah tengok konten tu, ada beberapa second tau di bahagian hujung konten tu dia berkelip-kelip masa tu. Jadi akak nak minta maaf atas kesilapan tu. Akak tak pasti sama ada ia kesilapan teknikal ataupun macam mana. Kalau korang tengok tangan akak menggeletar ni. Sebab apa tau? Sebab sebelum akak post cerita-cerita akak yang sampai sebelum ni, konten-konten akak kan, akak akan double check. Bukan sekali check tau. Tapi akak akan double check, malah berkali-kali akak check untuk pastikan video tu dalam keadaan yang baik. Tapi kali ni memang akak ingat dengan jelas. Video tu sebelum post dia memang okey. Tapi bila dah post kan, dia jadi berkelip-kelip. Apapun, akak akan terus kuatkan semangat akak. InsyaAllah doakan akak untuk terus menyampaikan kisah-kisah misteri dan mistik. Okey, akak akan teruskan penceritaan akak pada hari ni, di mana cerita pada hari ini dikongsikan oleh subscriber juga. Subscriber tersebut dikenali sebagai Encik Saiful. Encik Saiful kali ni dia kongsikan dua cerita sebab cerita dia agak pendek. Tapi korang, cerita ni cerita yang agak pendek tapi cerita dia misteri bercampur seram. Memang seram. Akak baca berkali-kali cerita ni, akak pun rasa meremang. Kalau korang nak kongsikan perasaan meremang akak, maksudnya kalau korang nak rasakan juga apa yang akak rasakan, korang kena stay tune dengan akak. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni mengenai misteri pemandu lori. Apa yang misteri dengan pemandu lori ni? Korang kena dengar sampai habis kisah tersebut. Saiful ni, dia bekerja di satu kilang yang agak besar dan kilang yang agak terkenal, famous lah. Orang kata kalau sebut kilang tu, semua orang tahu. Tapi akak tak nak sebut kilang tersebut tau. Jadi Saiful menggantikan kawan baik dia yang masa tu menerima panggilan kecemasan. Jadi kebetulan dia ganti kawan dia ni pada shift malam. Apa kerja kawan dia ni? Kawan Saiful ni dia kerja sebagai penjaga store. Jadi Saiful pun dia dah terima kan tanggungjawab tu untuk jaga store pada malam kejadian tu. Jadi dia pun melaksanakan tanggungjawab dia. Dia pun jagalah store pada masa tu.
Jadinya satu ujian buat Saiful yang pada awalnya Saiful tak sedari pun tentang perkara yang dilalui dia tau. Sebab kebetulan pada malam tersebut tiba satu lori yang agak besar dengan muatan yang agak banyak tau. Datang dekat store tu untuk hantar barang. Jadi berlakulah proses untuk turunkan barang. Saiful dia cukup kenal dengan staff dekat situ. Minta maaf, Akak S memang cloud sikit. Jadi dia agak famous jugalah kat situ sebab dia seorang yang peramah. Jadi dia memang kenal lah kawan-kawan kat situ kan. Masa lori tu sampai, Saiful tugas dia bukannya angkat-angkat barang ke, muat turun barang ke apa kan, menerima barang-barang tu tak. Jadi dia tengok daripada jauh je lah apa yang petugas-petugas masa tu jalankan tugas kan. Jadi Saiful ni dia lepak satu pot tau. Akak bagi gambaran kawasan kat situ tau. Depan store tu dia ada satu kawasan rehat. Maksudnya dia ada satu bangku, bukan bangku lah, maksudnya dia ada meja batu tu tau yang dikelilingi dengan bangku tu. Jadi kat situlah masa tu Saiful tu dia merehatkan diri dia, duduk sambil tunggu-tunggu nak buat apa lagi kan. Duduk kat situ tengok sekeliling situ kan. Jadi masa Saiful ni tengah syok layan perasaan dia, duduk termenung-termenung kat situ, masa itulah seorang lelaki datang ke arah Saiful nak tumpang duduk. Jadi Saiful cakap tak apalah, bangku tu kan memang untuk duduk kan. Jadi lelaki tu pun duduk kat situ. Saiful apa lagi, tanyalah, cuba untuk berborak dengan lelaki tu. Jadi Saiful tanyalah, bang, abang ni bawa lori ni ke? Jadi lelaki tu pun jawab, ya dia memang bawa lori tu. Jadi Saiful kata cantik lah, dia kata boleh lah sembang panjang kan. Tak adalah dia cakap, boleh lah bang kita sembang panjang. Tak adalah kau betul, tapi dalam hati dia lah kan. Dia pun memulakan bicara untuk buka cerita, bersembang dengan berada pemandu lori tu. Jadi masa tu dia orang sembang punyalah lama, sampaikan dia tak perasan pun masa tu berlalu cepat tau. Tambahan pula Saiful ni cakap masa disembang tu dia pun lupa apa yang disembangkan. Punyalah rancak dia bersembang dengan berada pemandu lori tu tau. Yang berada pemandu lori tu pun duk layan lah dia menyembang. Duk berbalas pantun, berbalas-balas nyembang dengan dia. Jadinya Saiful dia tengok jam, masa tu dekat dengan pukul 5 pagi. Punyalah tak sedar dia punya menyembang tu. Dia pun tak perasan yang kawan-kawan dia duk angkat barang, buat turun barang tu semua memang dah settle dah selesai apa semua kan. Kebetulan bila dah tengok Saiful ni tunjuk aksi tengok jam kan, berada pemandu lori tu pun minta diri sebab dia cakap dia dah lama sangat dah bersembang ni. Dia kata dia pun ada urusan lain nak buat, dia pun perjalanan dia tu jauh lagi nak pergi tau. Jadi dia minta diri dengan Saiful. Masa tu dia pergi ke arah lori tu tau. Dia pergi ke arah lori tu, Saiful tak tengok dengan jelas berada tu pergi naik lori apa sekian gedek-gedek kan. Saiful dalam fikiran dia dah pemandu lori, memang dia akan pergi berlalu bersama dengan lori itulah. Jadi bila lori tu bergerak meninggalkan kawasan store tu, Saiful macam biasalah, dia pun lah, orang kata tak adalah rasa respon macam lori tu pelik lah, pemandu lori tu pelik. Tak ada. Saiful dia biasa je. Sampailah korang waktu pagi. Hari yang sama, di waktu pagi esoknya, Saiful dia memang tahu dekat situ, dekat kantin kilang tu akan adakan satu kempen keselamatan jalan raya macam tu. Maknanya masa dekat kempen tu akan ada kempen derma darah, kempen menjaga keselamatan jalan raya, memandu berhemah semua kan, dah nama kempen keselamatan jalan raya. Jadi Saiful ni diajaklah pada kawan-kawan yang shift malam tadi tu, yang angkat-angkat barang tu kan, diajak seorang dua tu, jom kita pergi perkena dulu air dekat situ, makan dekat situ. Sebab masa tu makan dan minum percuma korang. Jadi apa nak ditunggu lagi kan? Alang-alang dapat buka minda, dapat ilmu pengetahuan.
dapat makan free. Jalanlah. Diorang pun pergilah ke kemah tu. Nak tengoklah apa yang menarik kat situ, apa yang ada kat situ kan. Jadi masa Saiful tu duduk berjalan-jalan kat situ apa semua sebelum dia nak makan ni, dalam jalan kat situ, dia ada terperasan tau. Satu artikel ni macam menarik perhatian dia tau. Tak tahulah kenapa. Dia nampak macam ada satu gambar lori yang dia rasa macam nak tahu. Dia pun tak tahu kenapa dia excited sangat nak ambil tahu masa tu. Dia pergi kat kemah yang tempat artikel tu kan. Dia pergi tengok pada artikel tu. Sebelum tu dia tengok pada poster-poster yang berada di dinding kemah tu lah. Maksudnya yang ditampal dekat papan kenyataan tu, dia tengok. Dia galik tengok kan. Lepas tu dia masih juga terpandang pada artikel tu. Dia kata dia nak belik lah artikel tu, nak baca kan. Dia belik artikel tu. Alangkah terkejutnya korang bila dia nampak wajah lelaki dalam artikel tu sama, sebiji, setempek, memang serupa dengan wajah berada pemandu lori yang disembang malam tadi. Dia baru sembang malam tadi, memang berada ni. Memang itulah rupa orangnya yang bawa lori tu. Yang kata bawa lori tu memang itulah rupanya. Dia pun panggil 2 orang kawan dia tadi yang memang kerja sekali dengan dia malam tu tau. Dia panggil, dia tanya, cuba kau tengok. Dia kata kan. Jadi kawan-kawan ni pun tengok artikel tu, tengok gambar tu tau. Biasa je. Apa yang dia nak dipelikkan? Gambar mangsa kemalangan jalan raya. Maksudnya gambar mangsa kemalangan maut, kemalangan jalan raya kan. Jadi dia orang tengok lah kan. Lepas tu dia orang cakap tak ada apa yang pelik pada gambar tu. Sebab kira artikel ni memang nak tunjukkan kat kita macam mana nak memandu berhemah apa semua kan. Jadi cakap kau pandang betul-betul gambar ni cakap. Dia orang pandang pun apa yang dia orang nampak. Sebab yang bersembang dengan lelaki seiras tu cuma Saiful je. Jadi Saiful cuba juga untuk orang kata tanya pada kawan dia. Kawan-kawan dia cakap dia tak kenal, dia tak tahu kan. Jadi Saiful pun bagi tahu pada kawan-kawan dia, inilah rupa lelaki pemandu lori yang aku sembang malam tadi. Korang ingat tak pemandu lori yang bawa barang malam tadi? Korang ingat tak? Inilah orangnya, dia cakap. Jadi kawan-kawan dia cakap, kau ni dah mengarut kenapa? Macam tu kan. Macam pelik tau. Sebab apa tau? Pemandu lori yang bawa lori malam tadi, sebenarnya bila lori tu sampai, dia dah terlampau penat. Yelah, perjalanan memang jauh. Kerja dia bawa lori memang penat. Jadi bila sampai je lori, dia memang dah biasa masuk dekat kawasan dalam store tu. Ada satu kawasan, maknanya satu port tu, dia akan landing, dia akan baring, dia akan rehat. Dia masuk rehat, lepak kat situ. Apa yang kau nampak ni sebenarnya bukan pemandu lori yang bawa lori malam tadi. Kawan dia minta dia ingat balik semula. Dengan siapa kau sembang malam tadi kan? Jadi Saiful ni, dia macam dah tak rasa sebenarnya nak pergi makan. Dalam fikiran dia, dia rasa macam meremang tau. Yelah, dia yang bersembang dengan seseorang yang tak dikenali dan seseorang tu memang seiras betul, sejibik betul pada artikel tau. Jadi kawan-kawan dia cakap, kalau kau nak tahu, gambar yang kau tengok tu sebenarnya orang yang dah meninggal. Orang yang meninggal semasa kemalangan maut dekat kawasan yang berdekatan dengan kilang kita ni tau. Jadi masa tu lagi cuak lah Saiful. Kata kemalangan tu memang berdekatan dengan kilang ni. Apa yang dia rasa? Dengan siapa sebenarnya dia bersembang? Apa sebenarnya? Jadi perasaan yang berbolak-balik tu menyebabkan Saiful dah tak rasa macam nak teruskan kaki dia untuk melangkah, untuk melawat kawasan kemah tu. Nak derma darah lagi lah, dia tak rasa apa dah. Nak makan lagi dah tak lalu dah. Dia minta dengan kawan dia, dia nak terus balik ke rumah je. Jadi masa hari tu memang dia terus balik ke rumah dalam keadaan dia berfikir-fikir, siapa lelaki yang dilayan sembang malam tadi. Kenapa lelaki tu boleh bersembang macam orang biasa? Saiful ni ambil masa tau untuk tenangkan fikiran dia, ambil masa untuk dia kembali positifkan diri dia tau. Tapi ditekankan kat sini korang,
kita ni tak lalui. Tapi untuk dia yang lalui, sampai hari ni pun dia tak pernah nak lupakan peristiwa ni tau. Sebab itulah dia nak kongsikan dengan akak kisah dia. Sebab dia rasakan bahawa kejadian-kejadian yang misteri dan mistik macam ni mungkin bukan dia je yang lalui, tapi mungkin ramai lagi kat luar sana yang turut lalui. Jadi sekian saja untuk kisah yang pertama. Akak sambung untuk kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua, sebelum akak bercerita dengan lebih dalam lagi, kisah ni juga dilalui oleh Saiful. Tapi kali ni, kisah ni dilalui oleh Saiful bersama dengan isteri dia. Kejadian ni berlaku pada tahun 2012. Masa tu, isteri Saiful mengalami keguguran anak yang pertama. Dan kalau korang ingat lagi, akak pernah cerita sebelum ni kisah seram rumah sewa dan rumah beli di Rawang. Itu pun kisah daripada Encik Saiful. Untuk pengetahuan korang, kisah kali ni berlaku juga masa Saiful ni dan isteri dia tinggal di rumah yang dia beli tau. Jadi akak sambung cerita, masa tu Saiful nak cari tukang urut untuk urut isteri dia yang akak cakap mengalami keguguran tadilah kan. Jadi dia minta jasa baik kawan-kawan dia yang mana ada kenal tukang-tukang urut, untuk tukang urut perempuan lah. Jadi salah seorang daripada kawan tempat kerja dia ni bagi tahu dia ada kenal seorang makcik ni lah boleh urut tau. Jadi makcik ni dia urut pun best. Isteri dia pun selalu mendapatkan khidmat urut ni dengan makcik ni. Jadi makcik ni dia tak ada nombor kontak tau. Kalau kita nak dapatkan khidmat dia, kita kena pergi rumah dia direct tau. Jadi Saiful pun ambil lah location daripada kawan dia ni. Bila dia ambil location tu, dia tak nak lengah-lengah lagi sebab dia nak cepatkan untuk kesihatan isteri dia kan. Jadi dia ambil cuti pada hari Sabtu. Kebetulan pun memang dia cuti pada hari Sabtu. Dia pergi tu untuk kenal-kenal je dulu makcik urut ni. Nak tahu betul ke makcik ni boleh urut ke. Orang kata nak riki tempat lah dulu, senang cerita kan. Jadi dia ajak isteri dia ni bergerak daripada rumah dia kat Rawang ni lebih kurang lepas asar. Dah selesai untuk asar, mereka pun bergeraklah daripada rumah dia menuju ke location yang di-share tu, menuju ke Serendah Rawang. Macam tu. Akak tak tahu Serendah tu kat mana kan, tapi akak sebut lah kan. Lepas tu Saiful dan isteri dia pun ikutlah pada location tu. Dia pun bawa kenderaan dia pergi ikut pada location tu. Masa Saiful mula-mula tau follow location tu, semuanya okey. Tapi bila sampai ke tahap macam dia sedang melalui jalan yang agak suram, agak sepi, dia pun terfikir-fikirlah kan. Mungkin kot rumah makcik urut ni memang kedalaman sangat. Maksudnya rumah makcik urut ni mungkin kat kampung kot. Sebab dia dengan isteri dia bukan orang Rawang. Jadi dia tak tahu selok-belok perkampungan ke, selok-belok kawasan Rawang. Jadi dia memang betul-betul follow pada location tersebut. Jadi bila dia duk pusing-pusing, duk meronda mencari ni apa semua kan, akhirnya dia sampailah ke satu rumah ni. Rumah ni dia bagi gambaran macam ni. Keadaan di sekeliling rumah ni tak ada rumah. Maksudnya ada hutan, bukanlah hutan tebal, tapi semak samun macam tu. Tak ada rumah. Baik di depan rumah tu memang kosong. Memang tak ada kenderaan apa pun. Di kiri kanan rumah pun memang tak ada rumah. Senang cerita, rumah dia ni memang jauh daripada penempatan orang lain tau. Jadi Saiful ni dia tak adalah nak berfikiran negatif ataupun berfikiran yang bukan-bukan bersama dengan isteri dia. Dia pun berhentikan kenderaan dia kat situ. Dia parking betul-betul depan rumah makcik tu. Lepas tu dia bagi salam elok-elok kat makcik tu. Assalamualaikum macam tu.
Masa tu muncullah seorang wanita tua. Makcik tua berdiri dekat depan pintu tau. Jadi makcik tua tu memandang ke arah Saiful dengan isteri dia. Jadi Saiful pun cakap, tumpang tanya makcik, betul ke ni rumah tukang urut? Makcik boleh ke mengurut macam tu kan? Jadi makcik tu pun jawab, ya betul lah ni, rumah ni lah. Makcik memang boleh ngurut macam tu. Elok je, normal, nampak biasa kan? Lepas tu, Saiful ni pun diajak oleh makcik tu masuk rumah bersama isteri dia. Bila dia masuk dalam rumah, makcik tu, dia memang makcik tapi dia macam nenek, dah tua tau. Tapi tak apalah, member dia cakap makcik kan, so dia panggil makcik lah kan. Jadi makcik tua tu pun tanya dekat Saiful ni, mana air mineral? Saiful pun berfikirlah dalam fikiran dia, tak ada pun disuruh ataupun dipesan bawa air mineral. Bila masa pula makcik tua ni minta dia bawa air mineral? Sebab cara dia macam ni. Mananya air mineral? Ada bawa tak air mineral? Jadi seolah-olah dia ni memang dah pernah jumpa dengan makcik tua ni. Dia pun macam bela. Dia cakap, tak ada, saya memang tak bawa. Sebab niat kami datang sini nak tengok-tengok dulu. Jadi makcik tu potong cakap dia. Makcik tu pun cakap, kamu pergi dapatkan air mineral dekat mana-mana. Dia kata, bawa air mineral ni datang jumpa aku. Macam tu, bawa pada aku kan. Jadi Saiful ni dia tak tahulah kenapa. Masa tu dia macam boleh dengar pula cakap makcik tua tu. Dia ikut je apa yang makcik tua tu suruh tau. Jadi isteri dia pula diam je, ikut aja. Jadi Saiful ni, dia turun daripada rumah tu, dia ingat lagi dah dekat dengan maghrib. Maknanya dia orang duk pusing cari jalan tu, dah ambil masa. Sampai rumah makcik tu pun memang dah ngam-ngam dekat maghrib. Jadi Saiful ni bagi tahu dekat isteri dia, yang awak stay lah kat sini, dia kata. Saya nak pergi cari air mineral kan. Jadi isteri dia pun okey lah, tak ada masalah lah, rasa selamat tau duduk dekat rumah yang memang dah kenal lah, ada makcik tua kat situ kan. Jadi suami dia ni, jadi Saiful ni pun pergilah dapatkan air mineral. Masa Saiful ni nak drive keluar daripada kawasan tu, dia masih lagi kena guna bantuan location tu tau. Okey, location tu memang bawa dia keluar daripada kawasan tu. Memang okey, tak ada masalah. Jadi dia ikut location tu, dia keluar daripada kawasan yang agak jauh pada orang tu. Agak mencari jugalah dia kedai runcit di kawasan yang berdekatan, tak dekat mana pun, untuk dia dapatkan air mineral tu. Jadi bila dia dah dapat air mineral tu, dia patah balik ke rumah makcik tu. Kali ni dia dah tak pakai location. Maknanya dia ikut apa yang dia perasan, pandu arah yang ada kat situ. Dia ikut je jalan kat situ kan, sebab dia dah ingat kan. Dia terus tuju ke rumah makcik tua tadi. Sampai dekat rumah makcik tua, macam biasa kita beradab, bagi salam, Assalamualaikum. Tapi dia terlupa pula. Tadi makcik tua tu kan ada cakap dia nak urut isteri dia ni, dia bawa masuk bilik kan. Jadi memang makcik tu takkan keluar lah daripada bilik sebab tengah mengurut. Jadi dia pun naik atas rumah, ngongek-ngongek apa semua, duduk menunggu, ngongek-ngongek semua kan. Bosan kan menunggu kan. Jadi dia pun belik-belik apa yang ada kat rumah tu. Dia tengok lah apa yang dia boleh tengok kat rumah tu. Tapi kan dalam-dalam dia membelik, tengok dekat dinding-dinding rumah tu, dia rasa agak pelik tau. Sebab apa pelik? Sebab rumah tu, dinding dia macam dipenuhi dengan potret-potret lama. Potret-potret tu tersusun cantik. Dalam setiap potret-potret tu ada gambar makcik tua tadi tau. Tapi kan lagi aneh tau. Makcik tua tu dia tengok tak adalah tua yang orang kata kerepot sangat. Dekat realiti yang dia tengok, yang dia jumpa tau. Tapi dalam gambar tu, makcik tua tu macam nenek tau. Macam dah tua. Rupa mereka memang betul-betul seiras. Mungkinlah tu nenek dia kot, ni anak dia kot, macam tu lah kan. Pada fikiran Saiful kan, jadi Saiful malah nak layan kan. Tapi Saiful tetap juga rasa hairan dan pelik. Sebab semua gambar-gambar dalam rumah tu tak ada satu pun gambar yang berwarna. Semuanya gambar hitam putih. Gambar yang lama tau. Kita boleh fikirkan sendiri, bayangkan sendiri. Kalau gambar hitam putih ni tahun bila? Akak pun tak tahu. Kalau korang boleh teka, korang teka lah. Gambar-gambar hitam putih ni tahun bila-bila kan?
Jadi gambar tu memang betul-betul menggambarkan wanita yang berada dalam gambar tu. Memang cukup lama gambar tu tau. Cukup usang kalau tengok pada orang kata foto tu tau. Jadi Saiful mula rasa tak sedap hati. Dia mula rasa macam, lama lagi ke nak urut ni? Cepatlah, lambat lagi ke nak urut ni? Dia mula mundar-mandir tau. Dalam-dalam dia duduk gelisah mundar-mandir tu, isteri dia dengan makcik tua tu pun keluar daripada bilik. Lepas tu dia tengok wajah isteri dia tak happy, tak rasa seronok. Biasanya kalau kita ngurut ni rasa sedap sikit badan, rasa macam puas hati, seronok kan. Tapi isteri dia ni muka dia macam agak lain sikit tau. Jadi Saiful pun lagi dudak, lagi meremang lah dia rasa kan. Dia mulalah berfikir yang bukan-bukan tau. Dia mula merenung pada makcik tua tu tau. Nak tengok makcik tua tu macam mana tau. Jadi makcik tua tu dah keluar daripada bilik. Bukannya nak minta air yang dia beli tadi. Beria sangat suruh beli air. Tapi dia buat aja. Tak minta pun air tu. Sebaliknya, makcik tua tu tegur dia. Bagi tahu dia, isteri kamu ni ada benda mengikut. Macam tu. Saiful terkejut lah. Benda mengikut. Benda apa pula? Setahu dia, isteri dia ni mengalami keguguran anak yang pertama. Jadinya tiba-tiba pula masuk pat ada benda pula ngikut isteri dia. Jadi masa itulah perempuan tua tu minta air tadi. Pak sini air tadi. Dah dapat belum air tadi kan? Jadi bila dah dapat, Saiful bagilah air tu kan. Bila bagi air tu, Saiful dengan isteri dia tengok perempuan tua tu baca something dekat air tu. Tudung tak buka pun, baca kat air tu, pegang air tu, baca kat air tu, kumat kamit, entah apa yang dia baca pun dia tak faham. Tak jelas langsung apa yang dia baca. Selesai je dia baca tu, dia bagi dekat Saiful. Dia pesan kat Saiful tau. Berkali-kali dia pesan. Aku nak pesan ni. Aku nak ingatkan, bila sampai je kat rumah nanti, kau siram air ni betul-betul dekat pintu rumah kau. Kau jangan siram kat tempat lain. Kau siram betul-betul dekat pintu masuk rumah kau. Jadi Saiful ni pun, dia terima je air tu. Dia ambil air tu, dia ucapkan terima kasih. Bila tanya harga, akak pun tak pasti kan. Tapi yang akak tahu tak dinyatakan harga berapa untuk urut tu tau. Mungkin proses urut ni kan ambil masa sampai 3 hari. Jadi mungkin untuk hari yang seterusnya kot, bayaran untuk hari ketiga kot. Selalunya macam tu lah kan. Jadi Saiful pun berangsurlah pulang dengan isteri dia. Masa dalam perjalanan balik, Saiful ni dah meremang dah. Isteri dia ni tak adalah lagi kot perasaan meremang dia macam biasa dah kan. Jadi Saiful pun tanyalah pada isteri dia, apa yang lama sangat mengurut kat dalam? Apa yang dibuatnya makcik tadi kat dalam kan? Macam tu kan? Macam mana urut? Okey ke tak? Jadi isteri dia jawab apa tau? Mana ada lama? Tak ada lama lah. Saya masuk dalam, pegang tu sikit, pegang ni sikit, sentuh tu sikit, apa semua sikit, sembang sikit. Sekejap je. Mana ada lama pun. Jadi Saiful pun cakap lah, abang ni siap pergi beli air. Siap keluar masuk daripada kawasan rumah makcik tu. Bukan dekat pun kedai, jauh. Siap lepak lagi dia kat dalam rumah, tengok sampai mengantuk-ngantuk, menguap-nguap. Takkanlah sekejap awak ni, biar betul macam tu kan. Jadi isteri dia cakap, saya dekat dalam, saya tahulah sekejap je. Saya pun tak puas, apa yang dia buat pun saya tak tahu, macam tu kan. Jadi kalau dah masing-masing apa tu, Saiful pun keluarkanlah ayat dia. Kau perasan tak? Masa makcik tu bagi air tadi, makcik tu pesan apa? Makcik tu suruh kita siram dekat pintu masuk. Pelik lah Biasa kan kalau kita ambil air penawar ni kan, biasanya sama ada untuk minum. Kalau nak siram dekat rumah pun takkanlah dekat pintu masuk. Dah ditekankan dekat pintu masuk berkali-kali. Macam ada yang tak kena je. Jadi isteri dia mengiyakan apa yang Saiful cakap. Saya pun rasa benda yang sama lah bang. Saya rasa tak sedap hati lah bang. Lagipun rumah dia ni pelik lah bang. Masuk rumah papan. Sebut pasal rumah papan, sampuk Saiful tau. Rumah papan kalau bersembang kat dalam, kalau kata makcik urut dengan awak bersembang kat dalam, mustahil lah abang tak dengar apa-apa. Masa abang duduk kat ruang tamu tu, abang tak dengar apa-apa. Seolah-olah macam abang duduk dalam satu ruang yang memang seorang-seorang je. Memang tak ada orang lain sekeliling. Walhal kita pun rumah mak awak pun rumah papan.
Elok je mak awak menyembang dekat atas, abang dengar je kat bawah. Ini mengurut sampai diam, sunyi, sepi. Pelik lah abang. Pelik. Abang, saya pun dah meremang ni bang. Dah rasa pelik ni bang. Jomlah kita balik lah bang. Jadi masa saya pun sampai kat rumah tu, dia pandang tau. Air yang dia nampak tu, dia tak nak pun siram air tu. Dia tak terfikir pun nak ikut cakap makcik tu nak siram air tu dekat depan pintu tau. Silap-silap hari bulan kan. Akak rasa ni lah. Mungkin akak rasa akak tak kata apa kan. Tanda kawasan kot. Wallah malam. Akak pun tak dapat nak orang kata jelaskan kan. Kita pun tak tahu kenapa dia minta siramkan air tu dekat betul-betul pintu masuk kat depan tau. Jadi selesai untuk malam tu, alhamdulillah tak ada perkara yang pelik pun berlaku pada isteri dia. Maksudnya gangguan-gangguan mistik tak ada pada isteri dia. Malah Saiful dan isteri dia boleh tidur dengan lena malam tu. Esok pagi Saiful pergi kerja macam biasa. Masa tu kawan yang share kawan yang share location dengan Saiful ni bertanyakan Saiful, macam mana? Kau dah pergi ke jumpa dengan makcik urut? Kau dah jumpa ke rumah makcik urut? Macam tu. Dia tanya macam selamba lah kan. Jadi Saiful bercakap sambil dia betulkan apa nama dia punya lengan baju macam tu kan. Dah, aku dah jumpa dah. Dia cakap macam mana? Okey tak? Isteri aku memang selalu pergi dekat makcik tu. Makcik tu baik kalau korang nak tahu. Macam tu kan. Baiklah sangat, kata dengan Saiful kan. Aku hairan lah kata. Kenapa rumah makcik tu jauh sangat, sepi sangat, kedalaman sangat. Jadi daripada penceritaan Saiful ni, kawan dia ni dapat rasakan, pelik pula daripada apa yang kau ceritakan ni. Macam ke lain je kau pergi macam tu kan. Jadi cuba kau cerita kat aku apa yang berlaku dekat rumah tu. Jadi Saiful pun ceritalah dari A sampai Z. Dia nampak dalam rumah tu ada gambar foto hitam putih. Lepas tu makcik tu minta air apa semua dia cerita kat kawan dia. Jadi kawan dia ni terkejut tau. Dia terkejut, lepas tu dia cakap, daripada apa yang kau cerita ni tak menggambarkan langsung makcik tukang urut yang aku pergi tau. Maksudnya Saiful ni dah pergi ke rumah yang salah. Saiful pun dia cuba untuk menegakkan perkara tu. Dia pun cakap kat kawan dia, aku memang ikut pada location yang kau share dekat aku. Mustahil lah aku boleh sampai kat tempat lain. Jadinya kawan dia tanya, kau pergi tu time bila? Pagi ke? Biasa kalau nak ngurut ni pagi kan? Jadi Saiful pun cakap, dia pergi dekat maghrib. Memanglah kalau dekat maghrib ni benda-benda banyak berkeliaran kat luar. Lagipun dekat-dekat maghrib ni orang kata tak elok buat urusan. Kau ni pun satulah cakap kan. Mana aku tahu. Aku dengan wife aku nak pergi Riki tempat je pun. Bukan nak pergi ngurut. Aku cadang nak bawa dia pergi ngurut pagi. Settle senang. Orang ngurut biasa pagi. Itu je. Saiful, kau ni memang dah salah rumah. Kau ni memang dah salah pergi. Dari apa yang kau cerita dekat aku daripada awal ni, aku dapat rasakan yang kau sebenarnya dah sampai ke satu lombong tau. Lombong lama tak silap aku. Kalau tak silap akulah, aku pun tak boleh nak sahkan. Tapi daripada pandu arah yang kau bagi ni, memang kau dah pergi ke lombong ni kan. Jadi Saiful pun ceritakan balik pada isteri dia. Lepas tu isteri dia tak puas hati tau. Saiful sendiri pun memang tak puas hati. Dia yakin dia memang dah ikut location yang kawan dia bagi. Jadi dia pun tak nak guna lah location. Dia nak pergi semula jalan yang pernah dia lalui, pergi ke rumah makcik tua tu. Jadi dia ajak isteri dia sekali lagi. Selepas tu, maknanya hari yang seterusnya lah kan, dia pergi pada waktu pagi, ikut betul-betul pandu arah yang ada menuju ke rumah makcik tu. Sampailah dia sampai ke jalan mati. Maknanya sepatutnya jalan tu ada laluan menuju ke rumah makcik tua tu tau. Tapi laluan tu berhenti. Korang tahu tak kat mana laluan tu berhenti? Dekat lombong lama. Lombong yang terbiar. Maknanya betul apa yang kawan dia cakap. Dia memang dah salah rumah. Dia memang dah pergi ke tempat yang
memang tempat tu tak wujud korang. Sebenarnya tempat tu adalah Lombong lama. Lepas tu kan, masa berhenti dekat Lombong tu, akak bercerita ni pun akak sendiri pun dah rasa memang. Saiful dengan isteri dia istighfar banyak-banyak tau. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, Astaghfirullahalazim. Diorang saling berpandangan dan diorang rasakan macam diorang dah lalui satu malam yang menyeramkan. Kalau korang nak tahu daripada penceritaan Saiful ni, ada pengajaran yang kita boleh ambil tau. Apa-apa pun yang kita nak buat, pastikan kita buat di siang hari, bukan di malam hari. Sebab malam hari tu selalu mengelirukan kita tentang pandangan realiti dengan pandangan bukan realiti. Sekian saja perkongsian daripada Saiful. Akak nak ucapkan terima kasih kepada Saiful sebab sudi ceritakan balik pengalaman dia dan isteri dia kali ni. Terima kasih juga untuk korang semua yang sudi untuk dengar sampai habis, dan yang paling bestnya, korang sudi untuk subscribe akak, untuk follow akak. Kepada yang belum subscribe, korang boleh subscribe akak untuk dengar lagi cerita-cerita akak yang akan datang. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe korang. Bye.